Ni senarai anak murid dan guru Imam Ahmad bin Hanbal yang hebat. Ada ramai lagi, tapi saya tak sebut semualah. Ni guru-guru Imam Ahmad. Ini sebahagian, tuan-tuan. Banyak lagi guru dia. Ni sebahagian. Siapa guru dia? Pertama, Abu Yusuf. Abu Yusuf ni anak murid kanan Abu Hanifah. Anak murid kanan Abu Hanifah. Dia belajar dengan Abu Yusuf. Maka asas mazhab Hanafi ada pada dia. Pada permulaan dia belajar dengan Abu Yusuf. Kemudian dia pergi belajar dengan Humaid ibn Bashir al-Wasiti. Ini ulama hadis. Dia pergi belajar hadis daripada Humaid yang berada di bandar Wasit, Iraq. Setelah dia mengaji dengan Humaid, dia rasa cinta dengan ilmu hadis. Belajar dengan Abu Yusuf, dia banyak belajar fiqh yang berdasarkan qiyas. Sebab Abu Hanifah ni dia lebih suka kepada qiyas, kan? Sebab tu dipanggil madrasah Ahlul Ra'i. Pemikiran golongan-golongan qiyas. Bila dia belajar dengan Humaid, dia suka dengan hadis dan dia meneruskan ilmu hadis, mencari guru-guru. Dia mengembara daripada Iraq, dia keluar daripada Baghdad. Dia keluar, dia pergi ke Basrah, dia pergi ke Kufah, dia pergi ke Hijaz, dia pergi ke Syam, dan dia pergi ke Yaman. Dan dia pernah buat haji secara berjalan kaki. Hebat. Dia bukan buat haji semata-mata, berkali-kali dia pergi haji jalan kaki. Bukan nak buat haji macam kita pergi melancong jalan-jalan. No. Dia buat haji berkali-kali kerana zaman itu cara untuk bertemu dengan alim daripada serata dunia, tempatnya adalah di Mekah waktu haji. Dia mengembara. Di Yaman, dia jumpa dengan Abdul Razak Ibn Humam, penulis kitab Musannaf Abdul Razak. Dan Abdul Razak puji Imam Ahmad bin Hanbal. Anak murid dia yang hebat, dia kata. Dia pergi dengan Yahya bin Ma'in. Dia pergi ke Mekah, dia bertemu dengan Al-Imam Syafi'i. Dia bertemu dengan Imam Syafi'i. Dan dijumpa dengan Sufyan ibn Uyainah. Dia pergi ke Kufah, dia berjumpa dengan Al-Thawri. Kemudian dia jumpa dengan Waqi' Abdul Jarrah. Waqi' ni guru kepada Imam Syafi'i, guru juga kepada Imam Ahmad. Hebat ni tuan-tuan, ini semua guru-guru yang hebat. Abdul Rahman bin Mahdi, tokoh hadis yang besar. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, tokoh hadis yang besar. Ini kalau kita dapat guru-guru macam ni tuan-tuan, bangga kita. Kerana guru pun hebat lah. Tapi Imam Ahmad dia tak bangga dengan guru dia je lah. Dia pun hebat lah. Ada orang kadang dia jaja nama guru je kan, tapi dia tak hebat mana pun. Tak boleh lah. Belajar dengan guru yang hebat, paling tidak kita ada something yang kita bawa. Anak murid dia, ni anak murid dia. Sebab tu saya kata, tak padan hanya jaja nama guru yang hebat kalau kita tak produce anak murid yang hebat. Anak murid dia pun hebat. Siapa anak murid dia? Al-Bukhari. Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Kalau hari ni kita baca Sahih Bukhari, bagi tahu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu adalah anak murid kepada Ahmad bin Hanbal. Bukan Bukhari saja, Imam Muslim pun anak murid dia. Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi juga anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Daud, pengarang kitab Sunan, yang kita kata Sunan Abi Daud, juga anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kita ada Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi yang merupakan ulama hadis, pengkaji hadis, pengkritik hadis, komen perawi-perawi hadis, juga anak murid Imam Ahmad. Abu Zur'ah Ar-Razi juga. Abu Bakar Al-Asram,
dan akhir sekali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maksudnya Imam Ahmad guru kepada Imam Bukhari, dalam masa yang sama dia anak murid kepada guru kepada Imam Syafi'i, dalam masa yang sama dia anak murid kepada Imam Syafi'i. Saling belajar, mempelajari. Dia ambil pada orang ni pun ambil pada dia. Dalam masa yang sama dia guru, dalam masa yang sama dia murid. Ni senarai anak murid dan guru Imam Ahmad bin Hanbal yang hebat. Ada ramai lagi, tapi saya tak sebut semualah. Ini yang saya sebut yang hebat, anak murid yang menonjol. Baik.